Buletin Didik 2 Julai bersama saya Syafri Izan Wahab. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bermula 7 Julai ini, lepasan sijil pelajaran Malaysia SPM 2021 boleh menyemak keputusan tawaran bagi kemasukan ke tingkatan 6. Pelajar yang berjaya mendapat tawaran perlu melapor diri pada 25 Julai di kolej atau pusat tingkatan 6 yang dinyatakan dalam surat tawaran. Pelajar boleh menyemak keputusan tawaran dan pendaftaran melalui aplikasi dalam talian menerusi pautan berikut. Bagi murid yang tidak mempunyai capaian internet, boleh menyemak keputusan tawaran melalui sekolah asal masing-masing. Pelajar yang tidak menerima tawaran boleh mengemukakan permohonan rayuan secara dalam talian mahupun sekolah masing-masing bagi mereka yang tidak mempunyai akses internet. Keputusan permohonan rayuan ke tingkatan 6 semester 1 akan dimaklumkan pada 1 Ogos nanti. Bagi ambilan rayuan, tarikh lapor diri adalah pada 2 Ogos. Dalam pada itu, tidak dinafikan pelbagai persoalan bermain di fikiran lepasan SPM, terutama yang ingin melanjutkan pengajian ke peringkat seterusnya. Justru untuk perjalanan akademik yang lebih tersusun, sebaiknya mereka perlu mendapatkan maklumat awal sama ada melalui pembacaan, kajian, perbincangan mahupun tunjuk ajar daripada individu berpengalaman. Sebagai tujuan memberikan pendedahan, satu program hala 7 selepas SPM dianjurkan di Auditorium Institut Sains dan Pengurusan ISM Tawau, Sabah. Program yang dihadiri kira-kira 200 pelajar itu menyaksikan panel jemputan terdiri daripada wakil pusat pengajian dari Politeknik, Kolej Komuniti dan Institut Pendidikan Guru IPG serta bekas pelajar dari Matrikulasi, Asasi dan Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia STPM memberi tunjuk ajar dan nasihat kepada peserta. Ia termasuk pendedahan mengenai bantuan dan beasiswa yang boleh diperolehi atas tujuan melanjutkan pelajaran. Pada pendapat saya, program ini amat membantu saya selaku pelajar sekolah untuk menentukan hala tuju saya selepas SPM. Jadi program ini telah disertai oleh beberapa panel yang pada saya amat berpengalaman dan mampu memberikan tunjuk ajar kepada kami yang belum lagi mengetahui perjalanan selepas SPM kelak. Jadi tentunya program ini memberikan pendedahan yang saya rasa cukup untuk para pelajar lepasan SPM di luar sana untuk membantu mereka untuk membuat pilihan yang tepat bagi mereka meneruskan pengajian kelak. Semoga adik-adik lepasan SPM tahu dorang punya hala tuju dan dengan adalah pihak-pihak yang akan mengupkan lagi benda ni, maksudnya akan membuat benda ni dengan skala yang lebih besar supaya banyak lagi orang yang tahu dorang punya hala tuju. Pementasan musikal antarabangsa The Sound of Music akan dipersembahkan di Istana Budaya pada 27 Disember nanti. Produksi Broadway terbaru itu turut menampilkan pelakon muda berbakat dari Malaysia yang terpilih memegang watak dalam musikal kegemaran dunia ini. Pemilihan itu dibuat melalui siri uji bakat lakonan, nyanyian dan tarian di Dominus Arts Venue, Wang Semaju pada 28 dan 29 Jun lalu yang menyaksikan lebih 400 penyertaan kanak-kanak seluruh Malaysia. Daripada jumlah itu, 22 kanak-kanak lelaki dan perempuan berusia 6 hingga 14 tahun bakal membuat persembahan secara bergilir-gilir sepanjang pementasan berlangsung hujung tahun nanti. Antaranya Kimaya Paris, Nur Lili Amani Saiful Bakhtiar, Isabel Ho, Lafayette Victor, Iskyudi Akirudin dan Norman Ong Wenzi. Diiktiraf sebagai salah satu musikal paling digemari di dunia, The Sound of Music telah memenangi pelbagai anugerah berprestij sejak tahun 1959 dan masih dipersembahkan sehingga kini. Ia menceritakan kisah seorang pengasuh yang cuba mengubah kehidupan Kapten Von Trapp dan 7 anaknya dengan memperkenalkan pelbagai muzik kepada mereka ketika dalam penerbangan melintasi pergunungan Austria.
Pelaksanaan Undi 18 meletakkan tanggungjawab yang besar terhadap remaja berusia 18 tahun ke atas. Justru pendedahan mengenai sistem pilihan raya amat mustahak dalam membantu mereka menunaikan tanggungjawab demokrasi sebagai pengundi bijak. Selari dengan itu, 50 pelajar Kolej Tingkatan 6 Haji Zainul Abidin di Jelutong, Pulau Pinang didedahkan dengan situasi proses pengundian pilihan raya. Aktiviti dijalankan menerusi program Cambah Minda 2022, anjuran Jabatan Penerangan Negeri Pulau Pinang dan Pejabat Pilihan Raya Negeri di sekolah terpilih. Program yang dimulakan pada April lalu dijalankan di sekolah yang terutamanya memiliki pelajar berusia 18 tahun ke atas yang layak daftar pemilih secara automatik. Selain proses pengundian, ia juga dapat memberi kesedaran mengenai pendaftaran pemilih automatik. Kita adakan terus simulasi yang mana memberi peluang kepada pelajar-pelajar di Kolej Tengku Zainal Abidin ini untuk merasai sendiri pengalaman pertama sebab dia orang pun memang berusia dalam lingkungan 18 tahun. Kemungkinan nanti adalah batch pertama yang akan datang mengundi. Jadi di sinilah peluang mereka untuk mengalami sendiri, merasai sendiri pengalaman untuk membuat pilihan dan mengundi di masa pilihan raya nanti. Dalam program ini, pelajar mengambil bahagian dalam simulasi proses pengundian. Mereka diberi peluang melakonkan situasi sebenar proses tersebut seperti beratur mengikut saluran, pengesahan identiti, cara melipat kertas undian dan pembuangan undi. Mereka juga diberi kesempatan untuk menyemak daftar pemilih menerusi laman sesawang SPR. Saya juga bersyukur kerana pelajar-pelajar saya yang dah pun mencapai umur 18 tahun ke atas ini, bagi mereka ini satu pengalaman lah, dan mereka rasanya tidak sabar untuk keluar mengundi nanti. So kami pun boleh belajarlah pelan-pelan sedikit demi sedikit tentang isu-isu semasa yang berlaku dekat Malaysia ni. Lepas tu kami boleh dapat tanggungjawab sebagai seorang warga negara Malaysia supaya dapat mengundi ahli parlimen yang kami nak. Awal umur 18 ni bagus untuk kita sebab kita boleh tolong warga negara, kita boleh tolong rakyat, tolong negara untuk mengundi lah. Sebab kita nak mengundi ni, kita nak pilih pemimpin. Jadi kita kena pilih pemimpin yang betul-betul untuk negara. Program ini diharap membantu golongan sasaran memahami kepentingan mengundi dan menjalankan tanggungjawab mereka sebagai warga negara bertanggungjawab dalam proses pembentukan kerajaan. Galeri Mat Kilau antara tempat rujukan pencinta sejarah pahlawan. Galeri Mat Kilau antara tempat rujukan pencinta sejarah pahlawan Mat Kilau yang menjadi kebanggaan rakyat Pahang. Uniknya, galeri ini terletak di dalam Sekolah Kebangsaan Padang Garuda, Kuantan. Galeri ini dibangunkan hasil usaha Guru Besar SK Padang Garuda Muhammad Al-Hamadi Abu Bakar yang juga cucu kepada pahlawan terbilang negara itu. Penubuhan galeri juga mendapat sokongan pelbagai pihak termasuk Jabatan Pendidikan Pahang dan Pejabat Pendidikan Daerah Kuantan. Dibuka sejak 6 tahun lalu, Galeri Mat Kilau atau nama sebenarnya Muhammad Rasul Abdul Salam ini menyimpan lebih 80 gambar yang memaparkan sebahagian kisah Mat Kilau ketika hayatnya bersama keluarga, rakan seperjuangan dan masyarakat setempat. Beberapa bilah keris, busana Melayu, tanjak dan senjata Melayu turut dipamerkan bagi memberi lebih keceriaan kepada pengunjung yang datang melawat. Malah, lukisan Mat Kilau yang terdapat pada dinding sekolah juga menjadi sebahagian daripada galeri tersebut. Hari Kebangsaan tahun ini perlu disambut dengan pembaharuan iaitu membabitkan penyertaan di peringkat komuniti dan keluarga dengan tema Keluarga Malaysia Teguh Bersama. Pengerusi Jawatan Kuasa Induk Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2022, Tan Sri Anwar Musa berkata, pemilihan tema itu selari dengan konsep keharmonian keluarga Malaysia yang diaspirasikan Perdana Menteri. Tapi kali ini saya nak tengok optiknya lebih visible, lebih kelihatan. Sambutan dilakukan oleh keseluruhan rakyat Malaysia yang berbagai kaum. Saya tidak nak tengok dia hanya kelihatan pada optiknya seolah-olah dia disambut oleh negeri tertentu saja, peringkat tertentu saja, oleh kaum tertentu saja. Kedua-dua sambutan disusun rapi bagi membolehkan seluruh rakyat Malaysia merangkumi pelbagai kaum, bangsa dan agama menyambutnya dalam suasana penuh kebersamaan.
Sambutan tidak seharusnya hanya bersifat majlis besar yang dilaksanakan di peringkat nasional, sebaliknya perlu menonjolkan cara setiap keluarga atau komuniti pelbagai latar belakang dalam menyambut Hari Bersejarah Negara. Sempena tayangan filem animasi Minions The Rise of Gru, pelakon Steve Carell mengakui berterima kasih kepada anak-anaknya. Dia yang membawa suara watak utama Gru mendedahkan anak-anaknya bertanggungjawab terhadap pembinaan karakter unik itu. I was playing with different voices before we started the very first one, and the voice that I actually ended up using was the one that made them laugh. So the rest, so I really owe them everything. And kids are such a great barometer for what's, they're not going to lie. And they were young. I mean, they're much older now. They're adults. Yes, I am pretty despicable. You don't want to cross me. Untuk rekod, Carell mula memegang watak Gru daripada filem asal Minions iaitu Despicable Me pada 2010. The Rise of Gru yang sedang ditayangkan di Pawagam adalah filem kedua daripada kisah Minions. Dua pelakon utama Thor, Love and Thunder pula berkongsi tentang pengalaman mereka untuk mendapatkan bentuk badan sesuai dengan watak masing-masing. Chris Hemsworth dan Natalie Portman mengakui meskipun tiada masalah untuk kekal aktif, mereka tidak mahu mengekalkan bentuk badan sasa seperti watak Adiwira Thor and Jane. Definitely continue exercising and strength training, but I certainly am not doing the trying to bulk up anymore, especially in the eating. It becomes really extreme how much you have to eat and the protein shakes and all of that when you're trying to bulk. So I've changed my regime, but I still stay active. Yeah, look, I love training. I love staying fit and healthy. What I sort of do physically helps my emotional, mental fitness, which is most important for me. And if I'm not moving, if I'm not training and so on, I get a little agitated and stagnant. I certainly don't keep up the Thor training. Love and Thunder yang ditunda penggambarannya akibat pandemik akan menemui penonton di Pawagam mulai minggu depan. Seterusnya, penyanyi Adele pulang seketika dari Amerika Syarikat untuk membuat persembahan di negara kelahirannya, England. Ia bersempena Festival Music British Summertime yang diadakan di lokasi popular Hyde Park, London. Pada awal konsert, Adele kelihatan sedikit sebab kerana terharu. Manakala tidak, ini adalah persembahan live pertamanya di UK dalam tempoh 5 tahun. Pemenang 15 anugerah Grammy itu menghiburkan kira-kira 65,000 penonton pada penampilan hari pertamanya. Difahamkan Datuk Seri Siti Nurhaliza antara yang hadir menonton konsert ini. Adat pengebumian tempayan diamalkan oleh masyarakat di Sabah, Sarawak dan Terengganu. Menurut Muzium Negara, pentarihan ke atas amalan ini di Gua Niah, Sarawak berusia akhir abad kedua sebelum Masihi, di mana tembikar tanah digunakan untuk menyimpan abu dan tulang mayat yang dibakar. Terdapat kesan-kesan damar yang digunakan untuk membakar mayat pada tulang-tulang yang disimpan di dalam tempayan. Terdapat juga beberapa kaedah pengebumian tempayan diamalkan masyarakat di Sabah dan Sarawak, di mana beberapa individu dimasukkan ke dalam satu tempayan. Dengan kaedah ini, mayat dibiarkan reput di tempat yang selamat. Kemudian tulang serta tengkorak diambil dan disusun di dalam tempayan untuk dikebumikan dengan meletakkannya di atas lantai gua-gua batu kapur.
Masyarakat Kelabit di Sarawak pula meletakkan tempayan mayat berhampiran struktur megalit yang dibina khas di suatu kawasan di dalam hutan. Sukan, badminton terbuka Malaysia. Harapan untuk menyaksikan pemain negara beraksi pada perlawanan akhir esok nampaknya hanya bergantung kepada pasangan Aaron Chia dan Soh Wo Yik. Sebentar tadi, satu lagi beregu lelaki negara, Goh Zifei Nur Izzuddin Rumsani, terkandas di separuh akhir. Zifei dan Nur Izzuddin nyata sukar menyaingi beregu Indonesia, Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto, juga pilihan ke-6 kejohanan. Tewas 14-21 set pertama. Mereka cuba memberi tentangan pada set kedua. Namun lawan nyata berada pada kelas tersendiri untuk menamatkan set kedua 21-12. Harapan tunggal Malaysia pada separuh akhir kini digalas Aaron Chia, Soh Wo Yik yang akan beraksi malam ini. Yang pasti bukan mudah, mereka akan berdepan pilihan kedua dari Jepun, Takuro Hoki dan Yugo Kobayashi. Dalam pada itu, kelibat bekas jago perseorangan negara Datuk Lee Chong Wei di Axiata Arena siang tadi nyata menjadi tumpuan. Mengakui rindu beraksi di hadapan penyokong sendiri, beliau berharap pemain masa kini terus menjulang nama negara. Beliau turut meniupkan kata-kata semangat buat pemain muda Eng Ji Yong yang akan tampil di Tamasya Sukan Commonwealth Birmingham 2022 selaku perseorangan utama. Saya rasa bukan saya satu orang. I think rakyat Malaysia also hope in go to Commonwealth can get a good result. Tapi pressure memang ada. How we go to deal this pressure, dia akan sudah tahu because now is the first single untuk association BM. I think not easy. Saya tahu bukan senang untuk Ziyong ini. Saya harap dia akan how we go to make it this pressure and I hope we can successful in one day. Datuk Lee Chong Wei membuat kemunculan semula dalam satu perlawanan pertunjukan di Axiata Arena. Turut memeriahkan acara selingan sebelum aksi separuh akhir terbuka Malaysia, penampilan 3 bekas jago dunia, Taufik Hidayat, Peter Gaida dan Lee Yong Dae. Chong Wei mengumumkan persarannya pada 2019 berikutan kanser hidung. Untuk rekod, beliau antara pemain yang paling lama bergelar pemain nombor 1 dunia dan sehingga kini kekal memegang gelaran juara terbuka Malaysia paling banyak iaitu 12 kali. Bola sepak Liga Premier, kemenangan 1-0 ke atas Kuching City FC membolehkan Terengganu FC 2 memintas Kelantan FC untuk berada di tangga teratas Liga. Berlangsung di arena sendiri, Stadium Sultan Ismail Nasiruddin Shah, Kuala Terengganu, TFC 2 tampak bergelut sepanjang babak pertama menyaingi tentangan hebat Kuching City. Sehinggalah permainan berbaki 11 minit, tuan rumah memecah kebuntuan hasil jaringan pemain gantian Muhammad Safwan Mazlan. Usaha Kuching City memburu gol penyamaan semakin sukar selepas Cik Muhammad Arif Cik Kamarudin dilayangkan kad merah. Kemenangan 1-0 menyaksikan skuad bimbingan Badrul Afsan Razali berkongsi 22 mata dengan pencabar terdekat Kelantan FC dan perbezaan jaringan memberi laluan buat TFC melonjak ke tangga teratas. Hampir 2 tahun menyertai Akademi Malaga City FC di Spanyol atas tajan persendirian, pemain remaja Ali Putra Azril berkongsi berita gembira apabila ditawarkan lanjutan beasiswa penuh oleh akademi berkenaan untuk tempoh setahun sehingga 2023. Ia jelas meningkatkan motivasinya untuk terus memburu impian bergelar pemain profesional dan beraksi bersama La Liga Spanyol. Ali Putra Azril, 17 tahun dari Bacok, Kelantan, antara 14 pemain terbaik Akademi Malaga City FC yang ditawarkan beasiswa penuh bagi musim 2022-2023. Dia yang berada di tanah air jelas berbangga kekal berlatih di Spanyol kerana beasiswa penuh ini ibarat tiket bagi pakatnya dinilai kelab-kelab lain. Pada saya, my plan is I want to stay in Europe. Saya nak stay di Europe, main bola dekat Europe, Spain ataupun England, because my dream, saya punya impian bukan untuk main di Liga Malaysia lagi.
setakat ini bukan lagi di Liga Malaysia. Saya mahu bermain di EPL ataupun La Liga jika diberi peluang dan jika ada rezeki, insyaAllah. Namun Ali mengakui cabarannya di Sepanyol cukup sukar kerana pemain dari Asia memerlukan kualiti berganda dalam penilaian berbanding pemain Eropah mahupun benua lain. Namun peluang beraksi bersama rakan sepasukan yang datang dari seluruh dunia serta perlawanan berkualiti yang diharungi menentang akademi klub-klub utama Sepanyol lain memberi pengalaman berharga terutama peningkatan dari aspek fizikal, mental dan teknik kawalan bola. Pemain di posisi tengah ini yang dikenali dengan gelaran Thiago Eli dalam kalangan rakan-rakan di akademi dijangka kembali ke Malaga bulan depan. Paparan dari Expo Anime di Los Angeles, Amerika Syarikat mengakhiri Buletin Didik malam ini. Saya Syafiq Izan Wahab, salam hormat dan kita jumpa lagi. Assalamualaikum.